Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran kelas online. Kaifa halukum jami'an? Ad'ullah ayubarik ala sihhatikum wa ala umuri dunyakum. Hayya nabda biqira'ati ad-du'a al-insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sawfa nata'allam al-mawdu' al-jadid ad-dhamair al-qism ats-tsani. Jom kita kenali bahagian ad-dhamair wal af'al. Fi'il ataupun perbuatan-perbuatan ini terbentuk mengikut acuan dhamir, mengikut acuan dhamir yang ada. Kita ada 14 dhamir dan semuanya mengikut perubahan kata kerja yang ada dalam fi'lun. Pentingnya dhamir untuk menentukan kata ganti diri bagi sesuatu perbuatan. Lihat pula bahagian dhamir ini yang kita boleh sambungkan dengan fi'lul madhi. Huwa kataba, huwa jalasa, hiya katabat, hiya jalasat. Boleh juga disambungkan dengan al-fi'lul mudhari'. Huwa yaktubu, huwa yajlisu, hiya taktubina, hiya tajlisina. Dan fi'il amri ijlis, uktub, ijlis, uktubi untuk muannas, ijlisi untuk muannas. Jom kenal dulu dengan fi'lul madhi. Apakah yang dimaksudkan dengan fi'lul madhi? Fi'lul madhi ialah perbuatan yang berlaku pada zaman yang lepas, perbuatan yang telah berlaku pada zaman yang telah berlalu. Dan ada penambahan untuk fi'lul madhi, iaitu di bahagian belakang kalimah asal. Di bahagian belakang kalimah asal. Fi'lul madhi, Ustazah ulangi sekali lagi, fi'lul madhi ialah perbuatan yang telah berlaku pada masa lepas. Contohnya kataba, telah berlaku. Jom kita lihat fi'lul madhi hasbud dhamair, apa yang telah berlaku pada fi'al madhi jika digabungkan dengan dhamair. Kita ada lil ghaib, dhamir lil ghaib, huwa, huma, hum. Lil ghaibah, hiya, huma, hunna. Lil mukhatab, anta, antuma, antum. Lil mukhatabah, anti, antuma, antunna. Lil mutakallim, ana, nahnu. Lil ghaib, huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Lil ghaibah, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Lil mukhatab, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Lil mukhatabah, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Lil mutakallim, ana katabtu, nahnu katabna. Dan kita lihat kembali perkataannya, asalnya ialah kataba dan penambahan di bahagian belakang mengikut jumlah dan keadaan dhamir yang ada diberikan. Mari kita lihat carta ad-dhamair dan penambahan fi'lul madhi. Untuk lil ghaib kita ada 6 untuk muzakkar dan muannas. Untuk mukhatab juga kita ada 6 untuk muzakkar dan muannas. Dan yang terakhir sekali ialah untuk mutakallim yang mempunyai penambahan yang hampir sama tetapi berbeza dengan barisnya. Kena follow dan faham formula
mana untuk huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan ana nahnu. Kita kena detect dulu, cari dulu perkataan asal, kemudian baru boleh dibuat penambahan pada fi'lun madhi tersebut. Aywa nattasilu ilal fi'lul mudhari'. Jom kita sambung pada bahagian fi'l mudhari'. Nata'arrafu bil fi'l mudhari' huwa al fi'lu alladhi yadullu ala fi'lin fi zamanin mustaqbal, yang bermaksud perbuatan yang berlaku pada zaman sekarang dan akan datang, perbuatan yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Penambahan bagi fa'lul mudhari' ini pula terdapat 4 bahagian untuk penambahannya, iaitu huruf alif, nun, ya dan ta. Penambahannya huruf alif, nun, ya, ta. Penambahan di bahagian hadapan merujuk kepada muzakkar ataupun muannas, dan penambahan di bahagian belakang merujuk kepada jenis-jenis dhamir yang digunakan. Jadi kena faham formula bahawa huruf alif, nun, ya, ta atau ana itu adalah untuk penambahan di bahagian hadapan kalimah asal sahaja. Faham lebih lagi, kita perlu merujuk kepada chart ataupun carta fi'lun mudhari'. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma yaktubani, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu. Terus kita ke bahagian carta dhamir dan fi'lul mudhari'. Apa yang terjadi bila sambungnya? Okey, kita tengok dalam carta yang pertama, lil mukhatab, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan penambahan hurufnya di bahagian hadapan fi'il yang asal atau kalimah yang asal dan juga bahagian belakangnya. Itu kita tengok untuk antuma ada alif nun, antum ada waw nun, anti tajlisina ada ya nun. Penambahan ini tertakluk pada dhamir itu. Sekiranya antunna, kita gunakan tajlisna. Kalau hunna, yajlisna. Kenapa? Untuk membezakan antara mukhatab dengan ghaib. Itu sebabnya kita gunakan huruf ta dan huruf ya. Kena faham formula, hafal formula ini insya-Allah. Sekiranya kita faham formula, kita dah boleh tahu anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, huwa huma hum, hiya huma hunna. Kita dah tahu apa yang perlu kita lakukan dengan fi'il tersebut. Sekiranya tak tahu, masalah bagi kita. Kita ke bahagian seterusnya, iaitu al-fi'lul amri. Hayya nata'arraf bil fi'lil amri wa al-fi'lul ladzi yadullu ala talabin yaqbalul istiqbal. Satu perbuatan yang merujuk kepada satu permintaan pada zaman sekarang ataupun akan datang. Apabila semuanya berbentuk permintaan ataupun suruhan, kita hanya gunakan dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Hanya ada itu sahaja. Sangat mudah untuk mengenali fi'lul amri kerana selalunya ada perkataan alif di bahagian hadapan dan di belakangnya hanya ada ijlisa untuk musanna dan ijlisu untuk jamak 3 orang dan lebih. Seterusnya bagi perempuan, ijlisi ada penambahan huruf ya merujuk kepada anta, anti, dan juga ijlisa. Alif tersebut iaitu alif tasniyah
Dan ijlisna, nun yang tersebut merujuk kepada nunun niswah atau al-jamaah yang menunjukkan kepada ramai perempuan. Jadi kita membuat suruhan kepada mukhatab sahaja, bukannya ghaib. Bagi dhamir muzakkar lil ghaib yang bersambung dengan fi'il madhi, kita bacakan sebagai huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Huwa kataba tidak ada apa-apa penambahan. Huma kataba ada pertambahan alif sebagai menunjukkan kata fi'il tersebut untuk dua orang ataupun musanna. Dan hum katabu kita tambahkan huruf waw dan alif sebagai menunjukkan kepada jamak fi'il tersebut. Tetapi yang menjadi kesalahan para pelajar apabila menjawab soalan ialah mereka menulis huwa kataba, huma katabani dan hum katabuna. Itu adalah kesalahan kerana penambahan huruf alif dan nun bagi musanna dan penambahan waw nun bagi jamak. Itu sebenarnya adalah penambahan bagi fi'lun mudhari' untuk musanna dan juga jamak. Berkemungkinan pelajar tidak dapat membezakan antara musanna bagi fi'il madhi dan juga ismun bagi musanna dan juga jamak. Ada juga kesilapan pelajar yang menambah perkataan huma di belakang. Huma katabahuma. Kerana mengikut contoh bagi lil mukhatab yang kita ambil dhamir-dhamirnya untuk kita letakkan di bahagian belakang fi'il madhi. Contoh anta katabta. Jadi pelajar membuat kesilapan dengan meletakkan perkataan huma di belakang fi'il madhi menjadi katabahuma ataupun katabahum untuk hum. Untuk dhamir hum diletakkan katabahum. Jadi salah di bahagian tersebut. Peringatan untuk huma bagi fi'il madhi tidak perlu ditambah dengan perkataan huma, tetapi hendaklah ditambah dengan perkataan alif yang menunjukkan kepada musanna. Kita sebut alif tasniyah atau kataba, huma kataba. Begitu juga dengan hum, kita gunakan katabu. Waw dan alif bagi penambahan untuk fi'al madhi jamak tersebut adalah untuk jamaah, wawul jamaah, bukan katabahum. Permasalahan kedua bagi pelajar ialah apabila pelajar menambah huruf tambahan bagi untuk muzakkar tetapi diletakkan di bahagian muannas dan perkataan tersebut tidak ada pun dalam bahasa Arab. Contoh, antuma katabtuma dijadikan antuma katabtumani, dan antunna yang asalnya adalah katabtunna tetapi pelajar tukarkan menjadi antunna katabtunnanuna. Jadi salah begitu, ditambahkan huruf waw dan nun. Sepatutnya pelajar perlu ambil sahaja dhamir tersebut dan letakkan di bahagian belakang fi'lun madhi. Contohnya, anti katabti, antuma katabtuma dan antunna katabtunna. Kita ambil tuma, kita ambil tunna. Yang tu baru betul. Terdapat juga kesilapan pelajar yang menggunakan kaedah hukum ismun jamak untuk fi'il madhi antunna. Antunna katabtunna dah jadi antunna katabtunnati. Dibuat ada penambahan alif dan ta. Jadi itu salah bagi konsep fi'il madhi. Untuk lebih mengenali fi'il madhi dan juga
perbezaannya dengan ismun, maka para pelajar perlu menghafal fi'il madhi yang sering digunakan dalam peperiksaan ataupun dalam pembelajaran. Fi'il madhi hanya terdapat 3 huruf sahaja dan huruf itu boleh berulang untuk kegunaan dhamir-dhamir yang lain. Contohnya untuk muzakkar dan juga untuk muannas. Untuk ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah dan juga mutakallim boleh berulang. Perlu hafal dhamir dan juga fi'il madhi punya formula. Formula ni senang sekiranya kita ingat. Yang penting kita tahu dhamir ada 14, maka untuk fi'il madhi juga boleh ditasrif menjadi 14 dengan hanya satu perkataan. Contohnya perkataan kataba, huwa kataba, huma kataba, hum katabu. Hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna. Jadi boleh rujuk di bahagian formula yang Ustazah telah berikan di awal video ini tadi. Jom kita nyanyi. Hayya nabda bil ughniyah. Kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna. Ya, itu lagu untuk fi'il madhi kataba. Kita tukarkan pula kepada fi'il madhi jalasa yang bermaksud duduk. Jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Seronok tak dengar lagu macam tu? Lagi perkataan qara'a, 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 qara'u, qara'an, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Ya, perkataan yang last kali tu adalah qara'na, bukan corona ya, bukan corona, qara'na. Bagaimana nak nyanyikan? Nyanyikan dengan mengikut susunan dhamir yang betul. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita nyanyi ikut susunan dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi bila kita faham dhamir, hafal sudah dhamir yang 14, jadi bila datang sahaja mana-mana fi'il madhi, kita boleh nyanyikan sahaja mengikut rentak yang tadi. Itu perkataan yang Ustazah nyanyikan adalah perkataan 3 huruf, iaitu kataba, kaf, ta, ba, sama dengan fa'ala, fa, ain, lam. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Untuk fi'lun mudhari', pelajar juga perlu memahami konsep dan formula yang sama seperti mana fi'il madhi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Untuk mengenali fi'lul mudhari', fi'lul mudhari' mempunyai penambahan di bahagian hadapan kalimah asal dan juga di bahagian belakang kalimah asal. Penambahan di bahagian hadapan merujuk kepada jantina ataupun dhamir
manakala penambahan di bahagian belakang menunjukkan kepada jumlah bagi satu-satu kalimah tersebut. Contohnya, huwa yaktubu, tiada penambahan di belakang, tetapi ada penambahan huruf ya di bahagian hadapan. Ya yaktubu yang merujuk kepada muzakkar mufrad. Huma yaktubani, penambahan di bahagian belakang iaitu huruf alif dan nun yang merujuk kepada musanna. Penambahan huruf ya di bahagian hadapan pula merujuk kepada jantina, muzakkar, dan yang di belakangnya ialah alif nun merujuk kepada dua, huma. Huma yaktubani. Begitu juga dengan hum yaktubuna. Penambahan huruf ya yaktubuna merujuk kepada muzakkar, dan penambahan waw nun di belakang kalimah asal merujuk kepada jumlah melebihi 3 orang, hum yaktubuna. Begitu juga untuk muannas, hiya taktubu, ta di bahagian merujuk kepada muannas. Huma yaktubani, penambahan huruf ya merujuk kepada muannas huma, dan penambahan alif nun di bahagian belakang menunjukkan kepada musanna, huma yaktubani, dan hunna yaktubna. Yaktubna, untuk hunna kita letakkan huruf nun di bahagian belakang merujuk kepada dhamir hunna yaktubna. Dan kenapa pula kita gunakan huruf ya di bahagian hadapan sedangkan huruf ya adalah muzakkar? Sebabnya ialah untuk nak membezakan antara hunna dan juga antunna di bahagian mukhatab. Antunna taktubna, manakala hunna yaktubna. Jadi sebab itu kita gunakan huruf ya bagi hunna untuk membuat perbezaan, dan ia tidak menjadi isu iaitu untuk muzakkar atau muannas kerana kita ada huruf nun di bahagian belakang yang merujuk kepada nunun niswah, iaitu nun yang merujuk kepada muannas. Jadi faham di situ baik-baik mengenai formula dan konsep fi'il mudhari' bagi hunna dan huma. Hayya nasma'ul ughniyah tahta al-mawdu' al-fi'lul mudhari'. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Hiya taf'alu, huma taf'alani, huma yaf'alna. Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Anti taf'alina, antuma taf'alani, antuma taf'alna. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Untuk fi'lul amri pula hanya kita gunakan dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sebab itu adalah dhamir mukhatab. Ia berbentuk suruhan fi'lul amri ini. Apabila kita membuat satu arahan permintaan ataupun suruhan, kita hendaklah membuat suruhan itu kepada kata ganti diri yang kedua. Engkau, awak, kamu semua. Dan kita tidak gunakan pada dia. Bagaimana kita nak suruh dia buat? Tetapi kita gunakan kepada kamu yang buat. Mukhatab yang perlu buat suruhan tersebut.
Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sekiranya kita hendak gunakan kalimah jalasa, kita hanya tambahkan huruf alif. Anta ijlis, antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, huruf ya ditambah di bahagian belakang. Antuma ijlisa, dan yang terakhir ialah antunna ijlisna, antunna ijlisna. Tasrif fi'il amr. Anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu, anti if'ali, antuma if'ala, antunna if'ala. fi'lul amr wa dhamiruha. Anta if'al, antuma if'ala, antum if'alu, anti if'ali, antuma if'ala, antunna if'ala. fi'lul amr wa dhamiruha. أيوة الحمد لله لقد انتهيت هذا الموضوع الضمائر في القسم الثاني لقد انتهيت هذا الموضوع في القسم الثاني. Ustazah doakan semua pendengar dan penonton video ini dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Boleh rujuk semula bahagian ad-dhamair yang pertama dalam video sebelum ini. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.